Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syafiani melaporkan untuk Mingguan Amans. Pada hari Isnin minggu ini, kita telah menyaksikan beberapa penawaran menarik termasuklah pengenalan peranti terbaru yang dinamakan sebagai EQ7. Dari segi spesifikasi, anda boleh melihat ia hadir dengan janaan chip Snapdragon 888, kamera utama dengan sensor utama 48 megapiksel. Ingin saya tekankan juga yang mana peranti ini menggunakan penyiasan pantas 120 watt yang hanya boleh mengecas dalam masa 15 minit sahaja. Namun apa yang menyedihkan, ia hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Pada acara CES yang berlangsung pada minggu lalu, LG pula memperlihatkan LG Rollable yang membolehkan peranti digulung mengikut keperluan pengguna. Namun, tidak diketahui sama ada ia sekadar peranti konsep atau sebaliknya. Selain itu, HP pula minggu ini telah mengumumkan kemas kini terbaru untuk HP Envy14. Ia membawakan paparan Delta yang jitu dan juga dikuasakan dengan chip terbaru daripada Intel. Berdasarkan penawaran terbaru yang ditampilkan, laptop ini dilihat sesuai untuk anda yang melakukan kerja suntingan ataupun bermain permainan video. Beralih ke hari Selasa, Sony pula pada acara CES 2021 telah memperlihatkan drone Epic dan juga mempertontonkan ujian kereta elektrik Vision S di atas jalan raya. Apa yang menarik mengenai drone Epic adalah ia hadir dengan fungsi yang memfokuskan kepada pengguna awam untuk rakaman gambar dan juga video di udara. Bercerita mengenai kereta elektrik Vision S pula, ia dilengkapi dengan 33 sensor pada keseluruhan kenderaan. Ia menyertakan sistem Inforia dan kereta elektrik ini juga hadir dengan kemampuan untuk memecut pada kelajuan 100 km per jam. Menarik mengenai produk terbaru daripada Sony ini, ia memperlihatkan kebolehan teknologi kecerdasan buatan mereka untuk mengendali kedua-dua drone dan juga kereta. TCL pula memperlihatkan beberapa peranti baru, iaitu siri TCL20, televisyen pintar 8K dengan panel mini LED, TCL Wearable Display dan juga tablet NXT Paper Tab 10S serta TWS Move Audio S600. Apa yang ingin saya fokuskan adalah TCL 25G dan 20SE. TCL 20FG ini hadir dengan chip Snapdragon 690, bateri berkapasiti 4500 mAh dengan tri-kamera utama gabungan 48, 2 dan 2 megapiksel. Untuk model 20SE, peranti ini ditawarkan dengan dua pilihan kamera. Yang pertamanya adalah gabungan 48, 5, 2 dan 2 megapiksel dengan kamera soft photo 13 megapiksel. Manakala satu lagi adalah gabungan 16, 8, 2 dan 2 megapiksel dengan kamera soft photo 8 megapiksel. Dalam berita tempatan pula, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan satu kes jangkitan COVID-19 varian UK B117 telah dikesan di Malaysia. Untuk pengetahuan anda, strain COVID-19 UK ini dilihat lebih agresif dengan kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Malah, ia juga penyebab mengapa kes jangkitan sehari di UK meningkat sehingga lebih 70,000 sehari. Jika sebelum ini, Muslim Pro telah mengejutkan sejumlah pengguna aplikasi berkenaan dengan skandal menjual data dan menjejak pengguna, kini satu lagi aplikasi iaitu Solat First turut melakukan perkara yang sama. Data yang dijual termasuklah lokasi pengguna, model telefon, alamat IP dan latar masa. Walau bagaimanapun, pembangunnya mengatakan telah menghentikan perkongsian informasi pada Oktober 2020 lepas disebabkan oleh penggunaan bateri yang tinggi. Untuk berita hari Rabu pula, Razer mengumumkan beberapa produk baru termasuklah Razer Project Hazel. Ia sebenarnya adalah sebuah pelitup muka yang boleh dipakai berkali-kali dengan penapis N95 terbina. Seterusnya, dalam acara khas Samsung, jenama ini memperkenalkan chip pemprosesan Exynos 2100 yang digunakan pada siri Galaxy S21. Ia dibina berasaskan kepada teknologi 5nm EUV yang dikatakan menawarkan prestasi 30% lebih baik berbanding generasi sebelum ini. Ingin saya ringkaskan, spesifikasi yang ditawarkan adalah sokongan 5G, panel paparan dengan kadar segar semula 144Hz, selain kamera utama sehingga 200 megapiksel. Jenama ini juga mengatakan akan memperkenalkan integrasi GPU bersama AMD pada chip Exynos Mercu akan datang. Seterusnya, Touch & Go Group mengumumkan akan ciri pelaburan asas bermula serendah RM10. Ia dijangka mengumumkan penawaran ciri pelaburan asas ini tidak lama lagi pada suku pertama 2021 kelak. Sistem pembelajaran telah banyak terjejas sejak berlakunya penularan COVID-19. Dengan itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengumumkan penawaran buku teks sekolah versi digital secara percuma. Bagi anda yang berminat, ia boleh dimuat turun menerusi aplikasi KPM e-Textbook Reader dan boleh diakses sepanjang masa tanpa sambungan internet. Namun, ia agak mengecewakan kerana tawaran buku digital ini hanya terhad untuk pelajar sekolah menengah sahaja. Beralih ke berita teknologi hari Khamis, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamal
Jamaludin berkongsi perancangan mengenai pemvaksinan rakyat tempatan. Menurut beliau, pelan vaksin Malaysia menjangkau selama 18 bulan, yang mana akan dimulakan dengan petugas barisan hadapan dan golongan berisiko bermula Februari kelak. Untuk orang ramai yang sihat yang berumur 60 tahun ke bawah, anda dijangka menerima vaksin bermula suku ketiga 2021. Samsung telah hadir dengan pelbagai penawaran menarik menerusi acara Unpacked 2021. Antara yang diperkenalkan adalah siri Samsung Galaxy S21 yang menampilkan variasi Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G dan juga Galaxy S21 Ultra 5G. Kesemuanya hadir dengan janaan chip Exynos 2100 iaitu sebuah chip baru daripada Samsung. Apa yang membezakan peranti adalah penawaran memori 8GB RAM dan kamera gabungan 12 dan 64 megapiksel untuk Galaxy S21 5G dan S21 Plus 5G. Sementara memori 12GB RAM dan kamera utama gabungan 108, 12, 10 dan 10 megapiksel untuk Galaxy S21 Ultra 5G. Bagi anda yang berminat, harga jualan peranti adalah RM3,699 untuk versi biasa, RM4,299 untuk variasi Plus dan mencapai RM5,899 untuk variasi Ultra. Untuk pengetahuan anda juga, bagi siri kali ini, Samsung tidak menyertakan pengecas dan fon telinga di dalam kotak. Samsung turut memperkenalkan dengan beberapa peranti lain termasuklah Samsung Galaxy Buds Pro yang boleh didapati pada harga RM799. Bukan itu sahaja, jenama ini juga turut hadir dengan aksesori seakan tile yang dinamakan sebagai Samsung Galaxy Smart Pad. Namun ia agak mengecewakan yang mana penjejak kecil ini hanya boleh beroperasi untuk peranti Galaxy sahaja. Di dalam acara Unpacked ini juga, Samsung turut memperlihatkan S Pen Pro. Ia hadir dengan saiz yang lebih panjang dan lebar berbanding S Pen biasa. Perkara menarik lain pada peranti ini adalah ia boleh digunakan sebagai alat kawalan jauh kamera, pengawas slide pembentangan dan mengawal skrin secara disentuh. Tidak ketinggalan, Samsung juga telah menawarkan Samsung Wireless Charger Trio. Mengikut jejak langkah Apple, jenama ini hadir dengan pengecas 3 dalam 1 yang membolehkan anda mengecas 3 peranti pada waktu yang sama. Bagi anda yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM399 sebuah. Akhir sekali pada hari Jumaat, Amerika Syarikat baru-baru ini telah menambah Xiaomi pada senarai hitam pelaburan. Tidak seperti Huawei, nama Xiaomi ini bukan ditambah pada senarai hitam dihalang daripada mendapat kerjasama daripada Amerika Syarikat, tetapi sebaliknya senarai hitam ini hanya sekadar untuk menghalang pelaburan daripada Amerika Syarikat ke syarikat Xiaomi. Beralih ke teknologi peranti, Oppo dilihat memperkenalkan Oppo A93 dalam variasi 5G yang dikuasakan oleh chip Snapdragon 480. Secara keseluruhannya, rekaan pada panel belakang peranti kelihatan agak berbeza dengan versi yang sebelum ini, yang mana menggunakan model kamera berbentuk segi 4 memanjang dengan sistem tri-kamera utama gabungan 48, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran China terlebih dahulu. Dalam berita teknologi tempatan pula, Cellcom membawakan promosi khas untuk pengguna prabayar. Tawaran kuota data internet tambahan 88GB boleh ditebus melalui Cellcom Live pada ruangan Just For Me dan boleh digunakan selama 3 hari. Di samping itu, untuk pengguna prabayar dengan pas internet tanpa had pula, boleh melanggan kuota 88GB hotspot pada harga RM8.80 untuk kegunaan 8 hari. Promosi ini ditawarkan sehingga 15 Mac kelak. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans. Anda boleh menyaksikan siri terbaru daripada Amans iaitu Gaduh Gadget yang telah berkongsi mengenai perbandingan antara peranti atau perkhidmatan. 9 daripada 10 kali yang bahawa laptop Intel ni akan mati terlebih dahulu sebelum iPad ni. Bukan itu sahaja, anda juga boleh menonton kandungan mengenai peranti atau trend yang tidak digemari oleh editor Amans sepanjang tahun 2020 melalui siri AMA. 400 ke atas, ada lagi salah satu model tu juga tak relevan. Setiap bulan keluar satu yang baru, audio sama sahaja tapi harga lain-lain. Ini better beli iPhone 11 yang second hand. Harga dia lebih kurang juga kalau tak silap. Dan juga kandungan menuju 2021 yang menceritakan tentang MyID dan juga MyCard. Kitalah number 1 memperkenalkan kad pengenalan dengan chip digital yang membolehkan anda mengesahkan itu adalah anda. Saya lah Hafiz Sarudin dan inilah Nazrin. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan.